Yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemerdekaan ke-64. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Sabin bin Samitah, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Yang berbahagia Datuk Muhammad Nizom bin Sairi, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Pencukaian. Yang berbahagia Datuk Muhammad Jaafar bin Embong, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pematuhan. Yang berbahagia Datuk Dr. Sotimin bin Muhallib, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan. Yang berusaha Encik Abu Tariq bin Jamaluddin, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Dasar. Yang berusaha Dr. Marhaini binti Mahmud, Pengarah Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko, Pengarah-pengarah Jabatan Negeri, Cawangan Siasatan. Seterusnya tuan-tuan dan puan hasilian yang dihormati sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya, sekali lagi kita dapat bersiaran selama 1 jam 30 minit insya-Allah dalam program Bual Bicara Webinar Integriti Bilangan 4 tahun 2021. Jadi tuan-tuan dan puan, hasilian yang dihormati sekalian, anda bersama saya Aminuddin bin Jali daripada Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko yang akan menjadi moderator dalam program ini. Baik tuan-tuan dan puan, bersama-sama saya pada program kali ini kita bawakan 2 orang ahli panel yang didatangkan khas daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang akan membicarakan tajuk yang saya kira amat sinonim dalam kita bersama-sama menyemarakkan sambutan kemerdekaan bagi negara kita Malaysia tercinta yang ke-64 pada 31 Ogos 2021. Jadi insya-Allah sepanjang program ini berjalan 1 jam 30 minit. Tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah integriti dan pengorbanan. Jadi tuan-tuan dan puan, tema sambutan kemerdekaan pada tahun 2021 adalah Malaysia Prihatin, sama seperti sambutan pada tahun 2020. Jadi kalau kita petik ucapan sulung daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada baru-baru ini adalah menyemarakkan semangat kekitaan rakyat Malaysia, iaitu mengetengahkan keluarga Malaysia. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan, ahli panel yang saya kasihi, di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ini, kita daripada dulu lagi lah kita sebenarnya menyemarakkan semangat ini, di mana kita adalah keluarga Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, kita panggil Hasilian. Jadi untuk itu, sebagai mukadimah, saya ingin memperkenalkan dulu ahli panel yang pertama yang berada di tengah-tengah, iaitu Major Syakirin bin Yusof, merupakan pegawai psikologi dan kaunselor Angkatan Tentera Darat Diraja Malaysia, Markas 21, Grup Gerak Khas, Kem Iskandar Mersing, Johor Darul Takzim. Major, apa khabar Major? Mungkin ada sesuatu yang ingin ungkapan daripada Major. Silakan. Saya jawab dulu lah Cik Amin punya pertanyaan lah. Saya jawab baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormatilah Cik Amin, Jurulatara Majlis, Datuk Seri, Datuk, tuan-tuan perempuan semua lah. Saya, Cik Amin dah cerita dah tadi, daripada 21 Grup Gerahat. Untuk maklumat semua, saya sekarang ni sedang melanjutkan pelajaran. Lagi sebulan lagi habis dekat sarjana lah. So, tugas saya sekarang ni saya fokus kepada pengajian sepenuh masa, dan saya akan balik kepada Pakistan lah pada 1 bulan lagi. Okey,
Baik, terima kasih Doktor. Terima kasih Meja. Saya sebenarnya teruja tadi sebenarnya apabila tengok Meja ni dengan pakaian baru uniform yang begitu segak lah. So kita simpan dulu kata-kata ataupun apa yang akan disampaikan oleh Meja sebentar lagi sebab kita ada soalan-soalan yang kita akan tanyakan kepada ahli-ahli panel kita. Okey, baik. Saya akan memperkenalkan ahli panel kita yang kedua yang berada di hujung iaitu Lieutenant Commander Insinyur Zulfaizal bin Osman, merupakan pegawai memerintah Depot Logistik Wilayah 3 Pengkalan TLDM Langkawi, Kedah, Darul Aman. Apa khabar, Commander? Mungkin boleh ada sedikit ucapan daripada Commander sebelum kita memulakan bicara kita. Silakan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. So kami kat sini baik-baik je lah. Duduk di, boleh katakan macam di hujung utara negara ni kan. Untuk mempertahankan kat bahagian sini lah. Okey, baik. Terima kasih Commander. Ringkas, padat. Jadi selepas ni insya-Allah kita akan dengarkan lagi apa berkenaan dengan sharing-sharing ataupun perkongsian daripada bidang kepakaran ataupun bidang masing-masing. Jadi kalau kita tengok uniform yang dipakai ini memang menyemarakkan lagi lah sambutan kemerdekaan kita yang ke-64. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kerana menerima jemputan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk bersama-sama pada hari ini. Jadi mungkin ramai daripada penonton kita pada hari ini tertanya kenapa pada program kali ini kita tampilkan dua orang ahli panel yang daripada pasukan beruniform Tentera Darat Diraja Malaysia dan juga daripada TLDM. Jadi semestinya mereka ini adalah petugas barisan hadapan dalam memerangi pandemik COVID-19 dan juga dalam masa yang sama memerangi musuh di perbatasan dalam menjaga keamanan Ibu Pertiwi kita Malaysia tercinta. Okey, baik. Untuk makluman ahli panel, kita ada selepas ini kita punya format bowl bicara kita. Saya ada 6 soalan, saya tanya, ahli panel kena jawablah. Okey, jadi untuk itu kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, tak kenal maka tak cinta. Jadi soalan ni saya nak tujukan dulu kepada Meja. Boleh Meja? Boleh Syamin. Alright. So soalan pertama saya berbunyi begini. Sebab kita nak kenal dulu Meja, siapakah Meja. Jadi boleh tak Meja perkenalkan diri Meja, latar belakang keluarga, dah kahwin ke belum, dan juga pendidikan Meja. Silakan. Okey, macam Cik Amin cakap, saya Meja Syakirin Yusof, berasal daripada Alustar Kedah. Memang orang Kedah betul. Umur saya 45 tahun, latar belakang saya sarjana lah saya kata, sebab lagi sebulan sudah tamat lah insyaAllah. So itu je lah ni. Okey, baik Meja, terima kasih. Soalan yang sama juga saya teruskan kepada Commander. So mungkin boleh ke Commander terangkan sikit lah tentang berkenaan dengan latar belakang pendidikan. Silakan, Commander. Baik, saya berasal daripada Kuantan, Pahang. Mak ayah pun orang Pahang lah. Dan saya ni dibesarkan banyak negeri sebab ayah saya kerja kerajaan juga. Duduk di Johor, duduk di Selangor, duduk di Kuantan semula, duduk di Kuala Terengganu dan last kali di Kelantan lah. Dan selepas bersara ayah saya dah balik ke Kuantan. Saya dilahirkan pada tahun 80. Telah berkahwin dan dikurniakan 3 orang anak. Mendapat pendidikan di Akademi Tentera Malaysia, pengambilan keempat tahun memasuki perkhidmatan pada 20 Mei 98 dan menamatkan latihan di Akademi Tentera pada 2002, yang mana sekarang ni tuan-tuan kenal sebagai UPNM lah. Sekarang dah pengambilan ke-26 kalau tak silap saya lah. Dan saya pun lebih kurang Tuan Meja juga, dah 23 tahun, 24 tahun dah dalam perkhidmatan insyaAllah. Telah berkhidmat di pernah menjalani latihan di beberapa buah kapal, KD Raja Jarum, KD Lekiu, dan selepas ditauliahkan saya
diperjawatkan di beberapa kapal lah. Kapal pertama saya KT Mustari dan beberapa markas di depo-depo markas tentera laut, dan yang terkini diperjawatkan di markas wilayah Laut 3 lah. Sepanjang perkhidmatan ni juga saya mengikuti kursus-kursus kepakaran yang kursus-kursus kepakaran berkenaan dengan penyelenggaraan misal, torpedo dan peluru api. Dan saya sekarang ni telah mula menjadi tenaga pengajar untuk berkaitan dengan penyelenggaraan persenjataan. Dan juga macam mana saya boleh kenal dengan tuan Major masa kita kursus CIO lah, terpilih untuk mengikuti, diberi kepercayaan untuk mengikuti kursus Pegawai Integriti Batauliah pada tahun 2019. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Major. Terima kasih Komander. Jadi untuk makluman penonton-penonton sekalian, dua orang ahli panel yang kita bawa ni merupakan pegawai integriti bertauliah di tempat masing-masing lah. Jadi kalau ikut suka saya ingin memetik orang kata apa, nukilan, saya rasa nukilan asam di darat, ikan di laut akhirnya bertemu juga di dalam kuali. Jadi kalau saya tengok program pada pagi ni, Major kalau kita tengok dia punya bidang dia di darat, dan juga Commander saya tengok bidang dia di laut. Jadi pada hari ini kita pertemukan dua orang di panel ni ada di Lembaga Asia dalam negeri Malaysia lah, bersama dengan saya. Okay, terima kasih. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua ataupun soalan yang kedua. Okey, yang ni saya cuba nak tanyalah. Okey, saya kalau saya lah sebagai pegawai di Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia, apakah inspirasi saya sebenarnya, kenapa saya kata memang minat sangat nak jadi pegawai Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia ni. Inspirasi dia masa sewaktu saya belajar di UiTM dulu di Selatan. Waktu saya balik masa tu dekat highway, saya balik naik bas, tapi dalam dekat apa atas highway saya rasa beratus biji ada kereta Lembaga Hasil dalam Malaysia, Pajero macam-macam, dia ada lambang, masa tu lambang lembaga masih ada lagi. Jadi di situ saya tengok memang berderet-deret dia pergi highway ke selatan. Jadi saya nak tahu kenapa berderet-deret. Rupanya pihak Lembaga Hasil dalam Malaysia masa pada ketika itu adalah menjalankan operasi bersepadu. Jadi dari situlah timbul minat, inspirasi saya. Saya nak orang kata apa, sama-sama berada di Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia. Jadi soalan saya berkenaan dengan benda yang saya sebut tadi adalah inspirasi dan pendorong dalam bidang yang diceburi. Jadi soalan saya nak tanya kepada Major dulu, apakah inspirasi ataupun pendorong kepada Major untuk masuk dalam bidang ketenteraan ni, iaitu Angkatan Tentera Diraja Malaysia? Silakan. Baik, Amin. Saya berasal daripada sebuah keluarga yang susah, Amin. Bapa saya tukang kebun, mak saya tak bekerja lah. Bapa saya, dia kalau balik kerja, kadang-kadang dia buat sawah padi. Malam pula dia pergi menjaga udang, galah lah di sungai. Jadi saya memang keluarga saya keluarga susah lah. Jadi matlamat hidup saya masa itu, walaupun saya sekolah rendah, saya nak bantu keluarga saya. Bila masuk sekolah menengah pun, saya nak bantu keluarga saya, tapi saya tak tahu macam mana. Saya tidak ada sumber daripada mana-mana kata, okey, ini laluan kerjaya, ini semua saya tak ada. Saya tak ada. Yang saya tahu, saya belajar dan saya nak cepat bekerja bantu keluarga. Saya masuk sekolah saya sekolah yang terkenal juga di Alostar, Kolej Sultan Abdul Hamid. Di situ saya nampak saya punya proses perkembangan saya, dan walau bagaimanapun ibu bapa saya nak bantu. Masa itu saya ingat tingkatan 3 saya dapat beasiswa setahun sekali. Saya dapat setahun 300 kalau saya tak silap. Itu pun 300 saya ambil, saya beli populasi sikit dan saya bagi kepada keluarga. Saya nak bantu keluarga lah. Itu yang kuatnya di situ. Jadi bila dah saya mohon, saya dapat SPM, saya mohon cikgu, saya dapat, lepas tu saya dapat Alam, Akademi Laut Malaysia, pegawai DEC masa tu saya pun dapat. Dan cadet masa tu pun Pakar Tentera Diraja buka. Dia buka dia punya tawaran. Jadi bila saya lihat situ, saya tak ada pun minat tentera, tapi polis ada sikit.
Tapi disebabkan oleh dia punya amount dia tu. Masa tu latihan cadet dapat RM700. Saya latihan setahun. Dia kata saya 1 bulan 700. Tahun lebih dekat 10,000 saya kata kan. Oh ini saya boleh bantu keluarga saya tak lah. Lepas tu lagi satu yang saya tertarik itu kan. Dia kata bila habis latihan cadet, saya dapat tahunan dengan Agung. Wah Agung bagus. Okay, kalau Agung paling tinggi saya katakan. Dan angkat lieutenant muda. Masa tu saya tak tahu, saya tak kenal siapa. Yang saya kenal lieutenant muda Adnan. Yang perang kat Bukit Candu kan. Banyak jadi tukang-tukang oleh Japanese Army masa tu lah. So itulah aspirasi dan saya punya matlamat untuk masuk tentera. Saya mohon selaluan saya pun memang rezeki dalam tentera. Perjalanan sangat mudah. Semoga semua saya dapat. Sampailah saya diterima di saya masuk maktab tentera diraja. Ya, Cik Amin. Terima kasih, Cik Amin. Okey, baik. Terima kasih Major berkongsi sebentar tadi berkenaan dengan inspirasi dan juga mendorong dalam menceburi bidang ketenteraan ni. Jadi soalan yang sama saya sekejap lagi saya akan tanya kepada inilah komander. Jadi saya dulu pun sebenarnya masa kecil-kecil dulu dah minat juga sebenarnya nak masuk tentera ni. Saya timbul juga minat dia apabila waktu kecil dulu kan terak-terak daripada tentera akan lalu dekat jalan-jalan panjang-panjang kan. Masa tu memang berlari pergi dekat tepi jalan, saya akan tunjuk pis. Saya tak tahu lah dulu, tunjuk pis. Lepas tu nanti akan baling jam, roti. Pada ketika itulah memang saya rasa saya masa tu best juga sebenarnya tentera ni. Tapi apabila memandang bila masa demi masa tu, bila tengok tu, bila kita tahu latihan dia tahap apa tu, macam tak apa-apa ni sangatlah. Jadi kita masa tu tukar bidang lah. Jadi sekarang ni lah bidang yang saya ceburi adalah bidang pencukaian dah. Okey, soalan yang sama saya akan tanya kepada komander kita berkenaan dengan apakah inspirasi dan juga pendorong komander dalam menceburi bidang ketenteraan ni di bidang Tentera Laut Diraja Malaysia. Silakan. Baik tuan-tuan, sebenarnya minat dalam tentera ni dah memang wujud dalam diri saya mungkin lah. Sebab kalau saya tengok gambar saya kecil-kecil dulu, semua gambar tegak, straight je. Saya tak jumpa gambar tu. Kalau saya jumpa, saya kongsikan gambar tu sebenarnya. Kan? Lepas tu ditambah pula, saya dibesarkan di persekitaran yang saya sentiasa nampak kepada kewujudan tentera tu. Ayah saya juga ada minat kepada bidang ketenteraan walaupun dia tak ada rezeki untuk menyertai tentera pada masa tu. Bapa saudara saya sebelah arwah bapa saudara sebelah mak juga seorang anggota semboyan diraja di kamp Batu 10 Kuantan. Dan kampung ayah saya di Raub Pahang tu pada masa tu saya kecil. So masih lagi zaman komunis. So kawasan Raub ni digazetkan sebagai salah satu zon hitam ataupun black area pada masa tu. Dan setiap kali lalu perjalanan balik ke kampung saya di Dong Raub tu, kita akan lalu pos kawalan tentera dekat Tras, dekat Bentong. Ditambah lagi dengan cerita daripada arwah datuk saya yang kedua belah sama ada sebelah mak ataupun sebelah bapa saya yang dulu pernah bertugas sebagai auxiliary police ataupun orang panggil sebagai AC di zaman komunis tu. So bila kita balik atau jumpa, antara perkara yang suka diceritakan adalah cerita tentang pengalaman mereka lah, berkawal berdepan dengan ancaman komunis. Ada juga sedikit cerita tentang pengalaman hidup mereka semasa zaman penjajahan Inggeris lah, dan juga zaman penentangan Jepun. Walaupun pada masa tu mereka, atuk-atuk saya ni masih muda lah dan belum menyertai mana-mana badan uniform kan. Lepas tu pula tahun 80-an ni juga, pada zaman tu kita tengok banyak filem-filem perjuangan ni kan, Bukit Kepong, Darah Satria, dan ada lagi lah yang drama-drama harian yang kita tengok cerita tentang perjuangan. So benda ni macam bagi satu pemangkin yang berterusan lah. So dari sini saya berminat untuk menyertai maktab tentera diraja walaupun kemudiannya tak ada rezeki. Maklumlah surat pada masa tu pun post dekat surau je. So kawan-kawan saya kata, nama kau ada dekat MTD tapi kenapa kau tak melapor? Nak buat macam mana kan? Kita tak jumpa surat tu, macam mana kita nak melapor? Kan? Bercampur dengan surat kampung dan sebagainya dekat surau tu.
So tak dapatlah menampung. So kemudiannya saya teruskan juga minat saya itu untuk menyertai Akademi Tentera Malaysia lah pada tahun 98 tu. Dan alhamdulillah saya direzekikan untuk memulakan perkhidmatan saya sebagai tentera bermula dari situ. Okey. Baik, terima kasih Komander. Nampaknya menariklah kedua-dua inspirasi dan juga pendorong oleh kedua-dua ahli panel kita. Jadi kita pergi kepada pusingan seterusnya. Yang ni saya nak bercakap ataupun nak tanya berkenaan dengan pengalaman lah. Jadi kalau kita ikut dalam satu bidang tu, pengalaman adalah penting lah, sama ada pengalaman manis, pengalaman pahit, dan saya percaya ahli-ahli panel kita, Major, Commander, ada pengalaman mungkin pengalaman pahit, pengalaman manis berada di bidang masing-masing lah. Okey, jadi kalau kita tengok ahli-ahli panel kita ni memang petugas barisan hadapan lah apabila orang kata menjaga keamanan negara di perbatasan, di lautan. Jadi mungkin pengalaman itu yang boleh mendewasakan ataupun boleh mengajar erti kehidupan sebenar lah. Okey, jadi kalau saya nak pergi nak tanya Major, kalau saya tengoklah sebenarnya apabila saya dapat tahu saya sebagai moderator hari ini, saya dah buat sedikit research lah tentang latar belakang Major. Saya tengok tidak asing lagi kalau kita tengok pernah berada orang kata apa gambar terpampang di dada Akbar pada ketika itu, tak silap saya masa tu ada kecederaan lah berlaku di semasa latihan parachute lah. Yang tu nanti sekejap lagi mungkin akan dikongsikan oleh Major. Dan yang lain-lain tu saya tengok ada juga di Discovery Channel lah. Saya tak pasti rancangan tu mungkin untuk orang kata didokumentarikan operasi-operasi tu. Yang tu saya tak tahu, yang tu mungkin sekejap lagi akan dikongsikan oleh Major. Banyak lagi lah kalau saya tengok operasi bersepadu, kalau tengok pernah bekerjasama dengan tentera Filipina, Indonesia. Jadi soalan ni saya nak tanya kepada Major, apakah pengalaman yang berharga, sama ada pahit, manis sepanjang perkhidmatan? Silakan Major. Okey, Cik Amin. Saya dah 23 tahun lebih, masuk 24. Daripada awalnya saya memang dilahirkan dalam regimen grup Gerahas lah. Habis kadet, saya masuk kos Semayu sekejap saya masuk. Lepas tu saya terus mohon untuk ikuti latihan komando lah, dan saya dapat berjaya. Jadi berada di sana sampai sekarang lah dalam grup Gerahas. So dalam grup Gerahas ni kita tahu, kalau nak cakap pengalaman banyak, memang sangat banyak yang kita tahu. Tetapi kalau kita tahu peranan dan tugas grup Gerahas itu sendiri pun kita dah tahu dah. Sebab kalau kita nak cerita di sini, dalam dunia ni kan tidak ada satu buah negara pun yang boleh membagi komunis letak senjata, melainkan Malaysia saja, iaitu melalui peperangan hutan. Di sini peperangan tu melibatkan grup Gerahas lah, banyak lah kan. Jadi Cik Amin, macam saya 23 tahun pengalaman, saya cerita yang besar-besar je lah. Saya terlibat dengan yang paling besar, saya rasa yang paling mencabar pengorbanan dan juga integriti saya adalah menyelamat tebusan 53 orang yang ditawan oleh Lanun Somalia pada tahun 2008. Mula-mulanya satu kapal saja Bunga Melati 5 kena hijack. Saya masa tu tengah main basketball dekat camp tengah hari. Lepas tu dapat arahan bagi tahu kata kena berkumpul emergency. So dapat taklimat dan kami pun pergi. Saya masa tu saya nak pergi, saya tentera darat. Macam mana saya nak naik kapal? Naik kapal ni dah ada prosedur. Macam mana saya nak gempur kapal? Saya tak tahu gempur kapal. Lepas tu saya blank. Jadi bila dah taklimat satu saya pun, dalam masa 6 jam kami tersiap, kami pergi naik kapal. Masuklah ke dalam armada lumut tu. Lepas tu bila dalam selang pada 3 hari, sebiji lagi kapal kita kena hijack. Maksudnya dah 2 biji kena hijack. Itu macam cukup ke anggota saya ni lah. Macam mana ni saya nak raid kapal, kita nak buat serangan menuju kapal kan. 53 orang tebusan tu ramai. Dengan lanun kesenjataan dia, RPG-7 dia macam-macam lah kan. So, kita pergi saja, kita ikut saja. Dan sampailah satu keadaan, saya dapat arahan di tengah laut tu, dia bagi tahu tugas regimen Gerahas ni, saya ketua tim serbuan ataupun penyelamat tebusan. Kami dengan Pascal, pasukan khas laut. Sekiranya rundingan gagal, tebusan dinaikkan ke darat dan saya punya.
Itulah dia punya cerita dia kan. Atas kapal, kami hanya membantu pasal. Tapi bila tebusan tu, selalunya kalau perundingan gagal, tebusan dah akan naik ke darat. So, kami akan ambil, kami akan tukar. Masa tu kita punya semangat tu memang kita tak kisahlah, kita tak kisah apa. Dan yang paling menarik sekali, kami nak buat serangan ke atas kapal tu malam raya. Besok nak raya, malam ni kami nak serbu. Kita nak gunakan, kita panggil brutal punya method. Kita ada satu aman, satu brutal. So kita on brutal. Tidak present plan semua dah siap dah. Semalam tu last minute dapat arahan daripada Tuan Atasan. So kita cuba dalam kadar rundingan. Sebab muatan kapal tu dia bawa LPG, dia bawa minyak sawit kan daripada Malaysia terus ke Myanmar. Dia pergi terusan Suez tu dan dia hijack dekat Gulf of Aden dekat Djibouti, Somalia. Itu yang sudah. Lagi pengalaman saya yang terjatuh payung yang si Amin cakap tu, benda itu saya sekarang. Saya jatuh payung, tulang belakang saya hancur dan saya hidup. Sampai sekarang kesakitan tu masalah lah. Yang tak bawa kesakitan tu sampai ke habis sampai selamanya lah kan. Jadi pengalaman jatuh payung tu satu benda yang mengubah hidup saya secara 160 darjah. Jadi kalau kita cerita tentang pengorbanan, tentang bidang dan tugas, saya dekat situ saya tidak boleh pulih nak bagi pengorbanan saya ataupun bidang dan tugas saya. Sebab saya dah diklasifikasikan sebagai kita panggil DE lah, Star Permanent. Dan saya tidak boleh beroperasi di hadapan. So tak apa, tak ada masalah semua. Saya tetap teruskan sambung belajar. Lain-lain tu Lahad Datu, saya terlibat Lahad Datu selama 53 hari di Lahad Datu. Saya buat kajian tentang psikologi lah masa tu. Impact dia sangat besar, psikologi anggota dan satu diri kepada pasal penggunaan. Lain-lain lagi apa, terlibat banyaklah operasi-operasi, latihan dan negara-negara banyak sudah pergi. Saya syukur bila masuk tentera, especially masuk Special Forces, saya pergi ke negara Filipina, Indonesia, Brunei, lagi mana. Banyaklah saya dapat pergi lah. India, saya pergi. Itu semua atas tugas-tugas tentera ketenteraan. So sekarang ni, saya masih ada perkhidmatan lebih 40 tahun. Jadi saya tetap nak sumbangkan kepada tentera darat ataupun angkatan tentera Malaysia lah. Peranan saya tu, terus saya sambung belajar. Saya pun bagi kepada organisasi saya dulu. Itu je lah Cik Amin yang terberingkas. Saya boleh ringkaskan Cik Amin. Terima kasih Cik Amin. Okey, baik. Terima kasih Major. Kalau tengok, menariklah pengalaman-pengalaman tu, ada pengalaman pahit, pengalaman manis. Jadi kalau kita tengok saya terbaca satu artikel lah yang tadi berkenaan dengan menangani stres. Jadi Major ni sebagai orang kata pegawai psikologi pada di ATM juga, saya percaya orang kata menangani stres ke atas orang kata angkatan tentera lah, komando ni. Jadi saya kira memang terlibat secara langsung Baik, saya terlibat secara langsung. Saya wakil daripada tentera darat lah. Okey. Alright. So semoga ni lah, kalau tengok pengalaman tadi tu, tengok tu memang saya sebagai kawan berhasil bagi rakyat Malaysia memang selut lah pada Major dengan tugas ataupun orang kata pengalaman tadi. Kami pun orang kata macam saya sendiri pun tak ada lah pengalaman seluas ataupun setaf macam itulah. Okey, baik. Soalan yang sama juga saya akan bertanya kepada komander. Kalau saya tengok komander ni pun bukan cara-cara orang lah. Saya juga tengok profil, saya tengok ada jugalah orang kata diceritakan di dada-dada akhbar, di kaca-kaca televisyen, mendapat penganugerahan pingat. Jadi kalau saya tengok situ mungkin ada di antara orang kata artikel-artikel tu mungkin ada yang orang kata yang gembira, yang sedih. Dan kalau saya tengok satu artikel memang komander ada dekat situ, saya tengok ada yang terlantar dekat hospital pada ketika itu. Jadi yang tu nanti akan dikongsikan oleh komander sebentar lagi. Kalau saya tengok dua-dua orang ni memang hebatlah. Maksud kita tengok di kaca televisyen pun pernah keluar, di dada akhbar pun boleh pernah keluar. Jadi saya sendiri pun dekat lembaga hasil ni
Cuma kalau nak keluar pun di buletin hasil dan juga kalender hasil. Tapi setakat hari ni belum keluar lagi lah. Belum ada terima jemputan gambar keluar lah. So mungkin selepas program ni, mungkin tahun depan mungkin ada gambar saya lah, mungkin lah. Okey, baik. Soalan yang sama saya nak tanya kepada Komander. Okey, boleh tak ceritakan sikit lah apakah pengalaman pahit atau pengalaman manis sepanjang perkhidmatan Komander? Silakan. Baik Tuan. Secara umumnya saya bukanlah pasukan daripada gerak khas lah. So kita banyak melibatkan operasi-operasi, misalnya macam operasi di sempadan, di Tawau, di Sandakan, di perairan Sabah, perairan Laut Cina Selatan dan Selat Melaka lah. Dalam banyak-banyak operasi itu saya rasa mungkin saya boleh kongsikan operasi menyelamat yang saya pernah terlibat. Saya pernah ikut lah. Kita tak semua boleh, ini berkaitan dengan tsunami Aceh pada tahun 2004, yang mana berlaku pada 26 Disember 2004, dan 2 minggu ataupun dalam tempoh beberapa hari itu, kami masa tu saya bertugas di KD Mustari. Kami antara kapal yang dihantar untuk membantu misi menyelamat di Krongkueh pada masa tu di Aceh. Dan itu antara pengalaman saya dalam misi menyelamat lah. Kita banyak kepada dipanggil apa nama tu, misi kemanusiaan pada masa tu. Pengalaman manis ni ada banyak. Sama juga macam Tuan Major, berkhusus di luar negara, banyak mengikuti, dapat berpeluang melihat negara orang. Di Eropah tu sendiri pun saya direzekikan Allah Ta'ala untuk pergi ke 13 buah negara sepanjang tempoh saya berkhusus. Asia ni, di Asia Tenggara ni memang selalulah kapal belayar ke Indonesia, ke Brunei, dipanggil pelayaran diplomatik dan sebagainya. Dan antara pengalaman manis saya dalam tentera ni adalah saya nak kongsikan dua lah. Yang pertamanya, saya dianugerahkan oleh pengurusan tertinggi TLDM untuk menerima pingat pujian Parlimen Tentera Laut. Ini adalah bagi saya satu pengiktirafan khusus daripada pihak Tentera Laut sendiri selepas menilai sumbangan dan beberapa kejayaan tim saya, antaranya dalam mereka bentuk alat untuk melupuskan bahan letupan yang mana selalunya kita gunakan khidmat luar negara. So daripada situ kita bekerjasama mengeluarkan buah fikiran kita dan kita berjaya mewujudkan peralatan tu, dan hasilnya kalau tuan-tuan datang ke pangkalan TLDM, adalah tuan-tuan tengok peluru pandu yang dipamerkan tu antara hasil kerja kita lah. Ada di Istana Selangor. So kita dapat lihat ada peluru pandu dipamerkan di pintu-pintu masuk pangkalan. Anugerah tu juga hasil daripada menaik taraf kemampuan persenjataan peluru pandu yang kita pasukan saya masa tu, depo peluru dan bahan letupan, kita dapat menjimatkan wang kerajaan ratusan juta ringgit, yang mana kerja menaik taraf ni adalah sumbangan idea dan sumbangan kesusahan idea daripada tim, yang mana penyelenggaraan kita tanpa memerlukan alat ganti daripada luar negara ataupun pembuat asal, dan juga tanpa bantuan kepakaran daripada pengeluar. Kejayaan ni kita juga teruskan kejayaan ni dengan pengalaman manis yang kedua, iaitu kejayaan melancarkan peluru pandu yang kita naik taraf itu semasa eksersis Tamin Sari pada tahun 2019 dan baru-baru ni pada tahun 2021. Kalau tuan-tuan ada tengok berita, insya-Allah tuan-tuan tengok ada video, dan
video penembakan tu ada dikongsikan dalam YouTube oleh TLDM sendiri. So secara umumnya kejayaan inilah yang merupakan kejayaan yang melibatkan semua pihak yang berusaha keras, namun signifikannya bagi saya dan tim penyelenggaraan, dia adalah pembuktian kepada kami, hasil kerja kami dalam projek Menek Taraf, yang mana kita masa itu mendapat persetujuan dan kelulusan pengurusan atasan atas usaha kita menjimatkan wang kerajaan tanpa melibatkan pihak luar. Pengalaman pahit pula, seawal 6 tahun saya berkhidmat pada tahun 2004, iaitu insiden kejadian meriam meletup di Kadi Mustari pada 30 Mei 2004 lah, yang mengorbankan 1 nyawa bintara saya dan kecederaan parah kepada 3 orang anggota ordnance artificial saya yang lain. So pada masa tu banyak pengalaman-pengalaman lain yang saya dapat daripada kejadian tu. Saya pada masa tu dipejabatkan sebagai Timbalan Pegawai Jurutera Elektrik dan Senjata. Jadi daripada pengalaman tu juga saya terus bawa sepanjang tempoh saya masih lagi bertanggungjawab sebagai jurutera yang mengendalikan selenggaraan misal, torpedo dan periuk api lah. Dan saya juga mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan yang maksudnya kita tak boleh cuai daripada, kita tidak boleh cuai daripada mengikuti prosedur. Jadi maksudnya pengalaman pahit tu memberikan saya pengajaran supaya sentiasa mengikut peraturan yang telah ditetapkan, walaupun pada masa tu kita dah ikut pun masih lagi boleh berlaku perkara-perkara insiden yang kita tak nak lah. Dan itulah pengalaman pahit saya dalam perkhidmatan. Okey, baik, terima kasih Komander. Jadi kalau tengok tu pengalaman yang telah dikongsikan oleh kedua-dua ahli panel kita, memang orang kata banyaklah pengalaman pahit, pengalaman manis. Jadi pengalaman inilah yang akan orang kata memberi inspirasi juga kepada orang kata perkhidmatan kita lah. Okey, jadi kalau kita tengok memang kedua-dua ahli panel ni dianugerahkan mana sepanjang perkhidmatan ni dianugerahkan macam-macam lah. So jadi saya di sini pun sebenarnya just nak berkongsi lah, saya pun pernah juga dianugerahkan juga, cuma dianugerahkan sebagai pemenang logo tema Lembaga Asia dalam Negeri Malaysia 2021 saja, iaitu Embracing New Challenge, New Paradigm. So yang ni rezeki daripada Allah SWT. Semua bila orang kata kita negara kita khususnya dilanda pandemik COVID-19 melanda dunia. Jadi di sinilah apabila mencipta orang kata jadi kalau di Lembaga Asia dalam Negeri Malaysia ni sebab untuk menyemarakkan kita punya orang kata semangat kita untuk setiap tahun tu kita memang kita ada tema Lembaga Asia dalam Negeri Malaysia, mana setiap tahun tema itu berbeza-beza. Dan pada tema tahun 2021 tu orang kata lontaran idea daripada bahagian integriti sendiri, dan juga logo tu dicipta oleh saya sendiri. So alhamdulillah dipilih oleh pengurusan tertinggi kita, dan kami di bahagian integriti memenangilah sebagai pemenang tema Lembaga Asia dalam Negeri Malaysia 2021, dan saya merupakan pencipta kepada logo tersebutlah. Kalau tuan-tuan nak tengok logo tu saya boleh berkongsikan, tapi bukan dalam platform ni lah. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Jadi kita akan teruskan kepada soalan seterusnya. Okey, yang ni kalau kita tengoklah semenjak negara kita Malaysia orang kata dilanda ni lah pandemik COVID-19 ni, dunia Malaysia, dan saya fokuskan kepada Malaysia. So semestinya orang kata lanskap pertahanan daripada di bidang ketenteraan ni mungkin sedikit berubahlah, sebab dulu memang fokus dia adalah kepada orang kata menjaga kemakmuran, orang kata kedaulatan negara di sepadan-sepadan supaya tidak ditembusi ataupun tidak diganggu oleh orang kata pemusuh-musuh di luar negara. Tapi pada hari ini apabila berlakunya pandemik COVID-19, musuh-musuh yang ada sekarang ni kita tak nampak. Jadi orang kata saya kira secara langsung
ATM ataupun TLDM sebagai petugas barisan hadapan ni terlibat secara langsung lah. Jadi kalau kita tengok sekarang ni mungkin orang kata dulu kita bekerja memang kena pergi office, kena pergi site, tapi sekarang ni kadang-kadang tu kita bekerja daripada rumah, so memerlukan integriti yang tinggi dalam kerjaya lah. Jadi soalan saya kepada Meja, bagaimanakah kepentingan integriti dalam menjalankan tugas keamanan negara di era pandemik ni lah? Silakan. Okey. Saya, kalau kita sebut, Cik Amin kata tadi, Angkatan Tentera Malaysia sebagai frontliners kan, yang menyokong dasar kerajaan, kita bekerjasama dengan pihak polis, PJRM, kita buat yang kita tengoklah, kita buat catatan apa semua kan. Itu kalau kita lihat situ, itu adalah salah satu peranan ATM sendiri, iaitu Tentera Darat, yang mana melibatkan pasukan macam pasukan infanteri, pasukan barisan, kalau kita ada macam Wataniah, kita ada kerahan kan, kita pakai. Tetapi bagi pasukan-pasukan lain contohnya seperti macam saya sendiri, 21 Guru Gerahad, kami tetap teruskan tugas kami, iaitu tugas masa aman, iaitu berlatih untuk berperang. Kita tetap kena fully equip skill kita, physical fitness kita kena jaga. Kita kena make sure kita punya latihan menembak kita bagus, kita tak boleh sini. Cuma apa yang kita kena buat adalah dalam masa kita menyokong dasar kerajaan ataupun perintah-perintah ataupun peraturan yang telah dikeluarkan during pandemik punya masa, kita kena comply, dan dalam masa sama juga kita diperlukan untuk melaksanakan tugas hakiki kita kena berlatih untuk berperang, kita kena mainkan peranan kita lah, yang mana yang organisasi kita nak. Tapi dalam keadaan tu, Cik Amin kan, kalau kita lihat kan, kita juga manusia biasa, kita juga terdedah juga kepada jangkitan COVID-19. So bayangkan kalau camp tentera, seorang kena, bayangkan satu camp, dan dia akan bawa kepada keluarga, habis satu camp lumpuh. So alhamdulillah setakat ni kita tak ada dengar lah. Kita tak ada dengar macam mana camp kena yang serius, kita tak dengar yang banyak kilang-kilang. So untuk nak dapatkan keadaan tu, Cik Amin, bukan satu benda yang mudah. Kita kena keras dengan anggota kita terpaksa bekerja di bawah keadaan tekanan, kita kena layan semua permintaan ataupun kena kerja-kerja yang diberikan. So itu yang saya lihat salah satu daripada pengorbanan dan juga integriti yang perlu diperlukan lah. Kalau kita tidak ada integriti, sesi kedua boleh je, sesi kedua dan kita akan timbul padahnya lah. Saya rasa menjawab kot soalan Cik Amin. Okey, baik, terima kasih Meja. Jadi soalan yang sama juga saya nak minta komander kita berkongsi bagaimanakah orang kata integriti dalam menjaga keamanan negara ni, orang kata khusus bidang ketenteraan ni pada tentera laut Diraja Malaysia lah. Kalau kita tengok tentera laut ni menjaga ni lah, mana sepadan-sepadan di laut lah, di mana kadang-kadang kita tengok sekarang ni banyaklah orang kata pendatang tanpa izin ni dia cuba ataupun ingin masuk ke Malaysia. Jadi bukan setakat orang kata kita takut, orang kata dia masuk Malaysia tu tak ada orang kata tidak secara tak izin, tapi kita risau juga kemasukan daripada mereka tu akan membawa jangkitan pada inilah COVID-19 lah. Jadi mungkin komander boleh kongsi sedikit. Silakan. Baik, berkenaan dengan integriti dalam tugas ni, saya pernah diperjawatkan di 3 depot. So depot ni iaitu depot bekalan armada, depot peluru dan bala tupan, dan juga sekarang sebagai pemerintah di depot logistik wilayah 3, yang semestinya ada kaitan dengan proses perolehan, penyimpanan, penyelenggaraan dan pengurusan kewangan. So, tempat-tempat yang sebutkan ni adalah pasukan yang bertanggungjawab memberi bantuan logistik dalam menyokong pengoperasian pasukan-pasukan, kapal-kapal dan juga keperluan personel lah. Macam sekarang ni kita di Langkawi ni pun sekarang ada kawasan PKPD. Jadi apabila ada pasukan saya yang anggota saya yang ditugaskan, so kita still kena
bekalkan mereka keperluan-keperluan lah untuk pelaksanaan. Yang mana sekarang ni seperti yang Tuan Meja cakap lagi, macam mana kita nak berusaha untuk mengekang daripada dalam keadaan yang sama kita melaksanakan tugas sebagai membantu polis mengawal situasi sekarang, dan pada masa kita juga tak nak anggota kita bawa masuk dalam pangkalan jangkitan tu lah. So integriti pasukan yang menyokong keperluan logistik ni sangat penting. Kerana apa sahaja yang kita sediakan akan memberi dua kesan kepada pasukan itu sendiri. Sama ada secara fizikal ataupun secara mental lah, dalam mereka melakukan operasi. Contoh keselamatan fizikal dan mental yang saya nak boleh bagi adalah kalau kami di depot logistik ni, kita membekalkan alat ganti. So dia melibatkan ketulinan alat ganti, kecekapan dalam menguruskan proses perolehan, sama ada alat ganti, selenggaraan, ransum, bekalan makanan. So sebarang bentuk pecah amanah, penyelewengan pasti dah tentu akan memberi kesan secara langsung lah kepada pasukan yang kita bagi perkhidmatan dan menguruskan perkara-perkara ni. Malah kita kalau kita tak melakukan yang terbaik, akan berlaku kerosakan berulang. Contohnya di kapal-kapal yang ditugaskan di perairan utara ni dapatkan bantuan daripada kita dan kita gagal menyumbang sebab kita tak berintegriti misalnya. So dia akan menyebabkan kerosakan berulang. So kalau makanan tu tak berkualiti yang kita bekalkan, boleh mendatangkan penyakit, lebih teruk lagi menjejaskan operasi dalam memastikan keselamatan perairan kita, perairan negara lah. So apabila perkara-perkara macam ni berlaku, pastinya dia akan bagi kesan kepada pasukan kita sendiri secara khususnya, dan juga kepada negara kita lah secara umumnya, seperti yang Tuan cakap tadi, kemasukan Rohingya, pencerobohan mereka yang tidak ada dokumentasi yang betul, kemasukan pendatang asing yang bawa penyakit, mungkin kita dah berjaya kawal di peringkat rakyat kita, tapi bila mereka bawa masuk, benda ni akan jadi masalah baru kepada kerajaan dan negara lah. So perkara lain yang kita boleh libatkan juga dalam integriti dalam menjaga keamanan negara ni adalah kerahsiaan maklumat lah. Saya percaya untuk semua pihak macam agensi, even LSDN sendiri pun pasti ada perkara-perkara yang diklasifikasikan sebagai sulit, rahsia dan sebagainya. So kita kena sedar perkara-perkara yang diklasifikasikan sebagai rahsia dan sebagainya, kalau berlaku kebocoran maklumat, so dia akan memberi kesan kepada pasukan kita lah. Contohnya zaman IT sekarang ni, ada banyak perkara yang mudah terdedah. Disebabkan kerana ada gadget kan. Kadang-kadang kita ambil gambar kawasan operasi, lepas tu kita post ke social media kan. Dan perkara seperti ni, bila memang ada arahan khusus untuk kita halang kebocoran maklumat, tapi kita lupa bahawa kadang-kadang gambar-gambar yang kita post ke social media tu kadang menjadi sumber pengintipan kepada musuh lah. Jadi maklumat-maklumat, kerahsiaan maklumat ni pun kita kena jaga untuk kita pastikan tidak berlaku pengintipan tanpa kita sedar. Contohnya saya bagi, kalau kata saya ambil gambar berlatar belakangkan kapal di JT misalnya, so secara lepas tu pada hari yang sama kita hantar gambar tu, kalau gambar lama tak apa kan, pada yang sama kita hantar. So mana secara tak langsung kita mendedahkan posisi kapal tu di mana dan sebagainya. So benda ni mungkin tak memberi kesan kepada masyarakat umum, tetapi dia memberi maklumat sebenarnya kepada pengintipan pasukan-pasukan luar lah, yang mana kita panggil sebagai espionage kan. So benda-benda macam ni lah, post-post macam ni boleh dimanipulasi oleh pihak luar. Kalau kita nak kata memberikan maklumat secara langsung, memang terang-terang salah lah benda-benda macam ni. Itulah benda-benda yang perkara yang saya kata boleh katakan sebagai integriti, yang sebenarnya kalau kita faham integriti itu sangat luas, tapi ini adalah antara benda-benda yang
kadang-kadang kita nak kena bagi faham betul dalam kita nak memastikan maklumat ataupun keselamatan negara kita ini sentiasa terjamin. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Komander di atas kongsian sebentar tadi. Jadi saya tertarik sebenarnya berkenaan dengan orang kata apa tadi tu, apa pendedahan maklumat. So sama jugalah kami di Lembaga Asia dalam Malaysia ni memang ada maklumat-maklumat yang kita tak boleh dedahkan kepada pihak ketiga lah. Saya percaya orang kata daripada pihak Major dan juga Komander lagi orang kata nak kena simpan rahsia sebab melibatkan pertahanan, benteng pertahanan negara, taktikal, apa semualah. Jadi saya tertarik dengan orang kata apa yang perkongsian tadi. Cuma saya nak tanya pada inilah Major, bermakna Major merupakan pegawai integriti bertauliah di ATM. Jadi nak tanya apakah biasanya program-program integriti yang dilaksanakan di peringkat ATM untuk memastikan orang kata apa anggota-anggota ataupun pegawai tentera darat sendiri masih kekalkan integriti walaupun 1000 cabaran yang datanglah. Silakan. Baik, Jamil. Di dalam saya sebagai pegawai integriti ATM, kita panggil CIO lah, kalau CIO Angkatan Tentera Malaysia, macam saya khusus kepada wakil darat lah. So di dalam wakil darat, apa yang kita buat, kita bangunkan modul integriti itu sendiri. Kita ada dua golongan dalam tentera. Golongan pertama pegawai, yang kedua lain-lain pangkat. Untuk pegawai, kita letakkan modul-modul dia. Dulu saya duduk di markas pemerintahan latihan tentera darat di Polisian. Itu memang tugas saya lah. Siapkan modul-modul, apa-apa modul. Untuk modul integriti, peringkat bawahan kita bagi dia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Untuk masa rekrut tu sendiri kita bagi tahap 1. Bila dia pergi naik corporal, tahap 2. Dia naik sarjan, tahap 3. Naik pegawai waran atau sang sarjan, tahap 4 dan 5. Akhirnya pegawai waran 1 berun 2, tahap 5. So dia ada dia punya objektif dia lah. Untuk pegawai macam saya cakap pada Cik Amin tadi, daripada latihan kadet kita terapkan, kita masuk modul-modul dia macam pengenalan kepada integriti. Di situ apabila dia mengikuti kursus latihan pegawai kadet, kita ada daripada pegawai integriti kita, especially daripada tentera darat sendiri, dia akan pergi bagi syarahan tentang integriti. Dan apa yang diajar dia akan diuji maka terminal dia punya terminal ataupun enabling punya test. Nanti kalau kita terapkanlah Jamin yang integriti kepada tentera darat. Selain daripada kita panggil pihak SRM, kita panggil Institut Malaysia, daripada kita ada pegawai integriti daripada negeri, usaha kerajaan, dia bagi syarahan, kita buat kolaborasi. Itu je Jamin. Okey, baik. Terima kasih Major di atas perkongsian program-program integriti yang telah dilaksanakan di inilah tentera darat dalam Malaysia. Sama juga soalan ni saya nak tanya juga kepada komander kita sebagai seorang pegawai integriti bertauliah di tentera laut di Raja Malaysia. Jadi apakah bentuk ataupun program-program yang dilaksanakan bagi memastikan kita punya armada kita ni ataupun pegawai ataupun lain-lain pangkat ke yang tu mungkin boleh dikongsikan dengan penonton kita pada hari ini. Silakan Komander. Baik. Secara umumnya untuk integriti ni kalau dalam tentera laut di Raja Malaysia ni dia di bawah bahagian Inspektorat Jeneral, dan bawah kita ada tubuhkan yang kita panggil sebagai Jawatan Kuasa Anti Rasuah bagi organisasi lah. Saya pernah terlibat dalam penulisan kita panggil PA ATM, dipanggil Pelan Anti Rasuah ATM, dan dah dikeluarkan pada tahun lepas sebagai rujukan kita. Ada juga perkara-perkara integriti ni kita buat dalam bentuk audit tak terancang. Maksudnya untuk kita tengok sejauh mana anggota kita melaksanakan tugas mengikut prosedur yang sepatutnya dilaksanakan lah. Dan sekiranya ada ketidaktelusan tu, kita boleh tangkap, kita boleh kesan lah pada masa tu. Sebab bila audit tak terancang ni,
dia adalah satu benda yang mengejut. Seorang tak sangka yang kita akan datang, dan kalau ada kecuaian di situ dan kita akan boleh dapat tangkap lah. Lepas tu untuk dipanggil latihan atau modul integriti ni, saya juga pernah mengajar modul integriti di dipanggil pusat kepimpinan TLDM, kan, dan untuk kita bagi pendedahan kepada warga the Navy people untuk berkaitan dengan integriti. Harian kita akan bagi taklimat, nasihat dan juga amalan dalam organisasi lah. So kalau kita tengok daripada pelan ATM tu sendiri, kita kena ada dipanggil pelan anti rasuah organisasi. So yang ni adalah yang terdiri daripada pegawai-pegawai di pasukan tu untuk kita memantau sebarang bentuk laporan ataupun pecah amanah dalam pasukan lah. Dan memang kalau kita tengok saluran tu mungkin kalau nampak macam bos kita sendiri yang buat, dan kita ada saluran lain yang kita boleh pergi. Bahkan TLDM ada menyediakan saluran melalui portal yang disediakan lah. Ada dia, dan maklumat tu terus kepada pihak Inspektorat Jeneral. So itu yang kita laksanakan, antara perkara yang kita laksanakan latihan dan juga untuk memastikan integriti dan sama ada latihan, kesedaran dan juga pelaksanaan tu sentiasa berterusan lah. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Komander. Jadi saya ingin memetik orang kata satu artikel ataupun yang pernah menggemparkan negara pada baru-baru ini. Saya nak tanya soalan ni kepada Major selaku pegawai psikologi. Kalau kita tengok pada baru-baru ini ada 4 anggota TUDM mati dalam kejadian tembak. Jadi ini melibatkan orang kata mungkin daripada segi psikologi ke macam mana. Jadi just nak dapat je lah pandangan umum lah daripada Major kalau katalah, sebab dia melibatkan orang kata anggota beruniform ni. Jadi kalau kata daripada kejadian tu mungkin ada komen lah daripada secara general lah daripada Major selaku pegawai psikologi ATM lah. Silakan. Ini saya punya pendapat peribadi saya lah. Saya ingat balik macam mana pemikiran saya bila saya baca benda tu. Bila saya baca berita tu dia viral dekat Facebook ada, dekat WhatsApp ada, saya baca-baca. Soalan pertama saya, kenapa benda ni boleh berlaku? Itu saya. Seorang sedang anggota pergi ke balai pengawal, rampas senjata dan tembak bunuh kawan-kawan dia, yang mana dia kenal kawan-kawan dia tu, meninggal di tempat kejadian, dan anggota yang ditembak tu ketika dalam tugas. Jadi bila sebagai melihat perspektif psikologi, kalau saya melihat perspektif sebagai anggota tentera, saya kata kita tak boleh buat gitu. Kita tak boleh, kenapa kita bunuh kawan kita yang nak berperang dengan kita. Kan, kita dah kenal dia, kita training sekali apa semua kan. Tapi kalau nak menjawab dari sudut pandangan psikologi, saya melihat kalau kita lihat insiden itu sendiri, saya sendiri tertarik dengan kejadian tu. Kalau ada orang offer, saya nak tak pergi buat siasatan ataupun pergi buat kajian. Ini saya panggil kajian kes. Satu kes yang sangat besar, yang sangat bagus kes ni, dan kita boleh input dia sangat banyak kita akan dapat. So bila kita pergi, kita akan lihat mesti ada sesuatu benda yang berlaku. Di trigger kita mungkin tekanan ada, kemurungan tu, kita ada sakit menyebabkan sakit ke apa ke, salah gunaan bahan ni kan. So di situ barulah kita boleh ada satu rancangan. Tapi saya percaya tentera udara di Raja Malaysia, dia ada tim psikologi dia. Dan dia pergi dalam masa yang sama, lembaga siasatan, polis ambil pegang yang ditembak tu, yang saksi-saksi semua siasatan lah kan. Tapi dalam masa sama tim psikologi dia, saya pun mungkin nanti dia tanya apa dia finding, dia punya semua. Tetapi sebagai seorang yang ada sedikit latar belakang psikologi, saya melihat benda ni melibatkan dengan anger lah. Dah tak boleh dah. Breaking strength tu dah pecah dah. So dia mengambil tindakan. Itulah apabila kemarahan menguasai diri kita. Terima kasih, Jamil.
Okey, baik. Terima kasih Major di atas perkongsian peribadi tadi tu. So jadi sedikit saya tertarik juga sebab kalau kita tengok bagi orang kata orang yang nak menceburi bidang ketenteraan ni memang daripada awal lagi lah. Daripada awal lagi tu memang dia punya latihan dia begitu teruk sekali lah. Mana kalau katalah dia ada peringkat-peringkat dia, mana daripada peringkat awal tu pun dah susah, mana kalau siapa orang kata pegawai ataupun anggota yang memang melepasi setiap latihan tu, dia akan berjaya lah menjadi seorang orang kata anggota yang terbaik lah. Jadi kalau kita tengok memetik ataupun kita pernah tonton filem Pascal, kalau kita tengok lah, memang bagi saya lah, mana bila ada filem Pascal tu, saya percaya lah Tuan Major, Tuan Commander ni mungkin tengok berkali-kali, saya pun tengok berkali-kali. Pascal tu lah, memang tengok tu dia punya orang kata daripada segi operasi, daripada segi latihan tu memang tough lah. Jadi just nak sikit je daripada Commander, memang kalau ikut yang Pascal tu punya penceritaan tu memang begitu ke? Dia punya orang kata latihan dia kena selam dalam air, kena tahan nafas tu memang macam tu ke? Just sedikit saja daripada Commander. Begitulah. Saya tak pernah mengikuti latihan khusus asas komando lah. Cuma kita ada kawan-kawan kita yang komando juga, dan begitulah cerita, maknanya apa yang mereka dedahkan dalam filem tu memang itulah yang mereka alami, dan saya percaya lebih teruk lagi sebenarnya daripada apa yang digambarkan tu sebenarnya. Supaya kadang-kadang kalau kita tunjuk sesuatu yang kita kena tunjuk sesuatu yang menasabah lah dalam filem kan. Tapi pada pandangan saya tidak beranggapan benda tu sebagai teruk, sebab teruk tu mungkin daripada sudut kita yang merasa, tapi tujuan latihan tu dibuat adalah untuk memberi kita rasa bahawa macam mana kita nak berdepan dengan situasi seteruk itu. Sekiranya kita berada dalam keadaan yang macam tu, apa yang kita buat. Dan juga mungkin tuan komando faham dalam keadaan tertekan ni macam mana kita nak mengawal emosi kita untuk bertindak dengan betul pada masa-masa macam tu. Sebab tu kalau kita tak dilatih dengan tekanan yang sewajarnya, bukanlah yang melampau, yang sewajarnya, kita nak tengok sejauh mana kita mampu berfikir dengan waras dalam keadaan tertekan. Kan, yang mana kadang-kadang keputusan kita kena buat pada masa tu, kita tak ada masa untuk fikir panjang, immediate action, immediate decision dan sebagainya. Dan benda ni adalah salah satu dipanggil critical thinking lah, yang perlu ada pada anggota, terutamanya apabila mereka telah mula memegang jawatan sebagai subordinate apatah lagi daripada pegawai yang memerlukan dipanggil yang membuat keputusan dalam keadaan macam tu. So Pascal tu adalah gambaran bahawa latihan yang digambarkan dalam filem tu adalah bagaimana kita memberi latihan dalam bentuk tekanan kepada pegawai dan anggota supaya melatih diri bukan saja untuk fizikal pada masa tu, tetapi juga untuk mental. Kita nak mengawal perasaan untuk kita bertindak dengan betul. Macam mana tuan-tuan nak buka tali dalam air tu kalau tuan-tuan lebih pada meronta untuk hidup berbanding dengan usaha untuk buka tali tu. Macam itulah lebih kurang maksud saya. Kan? Kewarasan berfikir pada masa yang tertekan. Itulah tuan lebih kurang secara umum lah ulasan saya tentang latihan ketenteraan ni. Okey, baik. Terima kasih Komander. Major, mungkin saya nak tanya sikit je. Kalau katalah selaku pegawai psikologi ni, bagaimanakah kalau kita nak mengawal emosi kita kalau kita dalam keadaan stres lah, macam yang Komander beritahu dalam masa yang singkat, kita stres, macam mana kita nak buat keputusan pada ketika nak mengawal emosi kita pada ketika itu? Okey, Cik Amin. Pendapat saya lah, kalau kita berada di dalam keadaan tersebut, dia panggil persicaran. Kita kena faham persicaran kita. So sebenarnya apa tekanan yang kita dapat tu daripada persekitaran, kawan kita ke, isteri kita ke, ataupun anggota bawahan kita. So selagi kita duduk di dalam persekitaran tu, kita akan terima gelombang melalui suara, melalui remek muka dia buat, ataupun dengan kontak kaki dia. So kita sebenarnya kita ada certain limit, kita tahu limit kita.
Jadi menjawab soalan Encik Amin, kita kena keluar daripada kawasan persekitaran tersebut. Tak lama sebenarnya, 3 ke 5 minit je. Pergi ke tandas, buang air sekejap masuk terbuka, tengok cermin sikit, lupakan benda tu, dan datang balik. Itu ya yang selalu yang saya nak bagi tahu pada anggota bawahan saya lah. Dan diri saya sendiri. Okey, baik Meja, terima kasih di atas perkongsian macam mana menangani stres sebentar tadilah. Jadi daripada perkongsian sebentar tadi, mungkin kami di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia boleh ambil bermakna dapat sesuatu daripada apa yang Meja beritahu tadilah. Terima kasih. Jadi kita dah sampai ke penghujung rancangan sebenarnya. Masa begitu mencemburui kita lah, dah sejam lebih dah kita bersiaran. Cuma soalan yang terakhir daripada saya adalah mungkin pesanan daripada Meja dan juga daripada Komander kepada kami pegawai-pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ni. Kami tidak berjuang mengangkat senjata, tapi kami berjuang untuk untuk memastikan orang kata keberhasilan kewangan negara, bermakna kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Kewangan dah menetapkan kita sasaran kutipan tu, kita sebagai petugas barisan yang untuk memastikan sasaran itu tercapai. Jadi kami berjuang ke arah itulah. Jadi kami tak angkat senjata, kami cuma angkat pen, angkat file, pergi ke premis pembayar cukai. Kalau kata waktu bukan pandemik dulu tu, kita pergi kepada pembayar cukai. Cuma cabaran-cabaran kita biasalah, kadang-kadang tu kita pergi ke premis pembayar cukai ni, biasa halangan-halangan kita, cabaran kita mungkin di situ saja. Dan kita pun orang kata kena menangani stres, kadang-kadang stres juga. Tapi dalam usaha memastikan orang kata kedudukan kewangan negara tu terjamin dan negara boleh melaksanakan perancangan-perancangan yang telah disebut dalam bajet-bajet yang telah dibentangkan lah. Jadi apakah pesanan Meja lah kepada pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia? Okay, saya nak quote pendek saja tentang pengorbanan, pengorbanan dari integriti kan. Kalau saya ingat juga saya cakap, kita lihat tu anti tu di India, cuma sisi pemilih tak berdapat. Kita lihat dia ada sisi longkang, ada yang label sisi orang Melayu semua kan. Kita jangan lihat benda tu satu benda yang kecil. Itu satu impact yang cukup besar. Peranan dan tugas dia mainkan. Sebab kalau kita lihat kan, duit yang dia dapat dia akan bawa balik kepada keluarga dia. Pergi anak dia makan, anak dia akan belajar jadi orang yang berguna. Dan kalau kita lihat di situlah di sudut peringkat bawahan. Untuk Cik Amin sendiri yang saya cakap tentang LSDN kan. Saya melihat LSDN ni satu institusi yang sangat besar. Saya rasa bangga saya kenal dengan anggota-anggota ataupun peringkat LSDN macam Tuan Azam, saya kenal, saya boleh macam proud. Oh, saya ada kenal kawan seorang pegawai LSDN, saya kenal masa kita sekali kan. So, bila saya lihat diri saya meletakkan satu pandangan yang tinggi kepada LSDN. Itu daripada peribadi saya. Lepas tu pula, dalam melaksanakan tugas, kalau kita lihat kan, tak kisahlah LSDN ke, kita tahu kerja dia sangat teruk, pergi berjumpa, pergi orang kata macam pergi hutang, pergi bawa ke mahkamah, kes, dia jadi saksi, semua saya faham benda tu kan. So, kalau kita lihat itulah pengorbanan dan juga apa yang kita kena buat. Kita tak sedar apa benda yang kita buat. Kita hanya buat tugas kita saja. Kita buat tugas kita dan buat tugas mengikut arahan. Tapi di sini kalau kita makin matang, kita makin berusia 40 ke atas, masa itu kita dah start fikir. Rupanya selama ni itulah pengorbanan kita yang kita buat dan itulah integriti yang kita buat. Kalau kita kata secara langsung integriti, kita tak boleh jawab. Budak-budak anggota bawahan kita tak boleh jawab tentang integriti tentang apa. Tapi kalau kita lihat dia, apa yang dia buat, itulah dia. Itulah pengorbanan yang dia buat. Itulah kadang-kadang kita pergi ke mana-mana, kita tak boleh claim, kita tak dapat claim kan. Macam-macam lah, cik pun faham keadaan dia. Dan itulah pengorbanan kita. Dan kalau kita buat dengan baik, ikut peraturan dia, itulah integriti dia. So, untuk LSDN, saya cakap, saya melihat LSDN sebagai satu organisasi yang sangat penting, sangat-sangat penting. Yang mana sebuah negara tu, kalau sistem pertukarian dia bagus, maka majulah negara tu. So, daripada saya peribadi, kejarlah orang-orang yang kaya-kaya tu, cik ni. Datuk-datuk yang dalam ni yang dengar ni, pergi kejar dia orang tu.
Orang tu banyak tak bayar ATM, tak bayar cukai ataupun tak bayar zakat kan. Saya memanglah sebab pejabat awam saya potong PCB saya. Itu je lah pesanan dari saya. Semua maaf lah. Saya cakap daripada hati saya. Terima kasih Encik Amin. Okey, terima kasih Meja di atas kongsian tadi. Kita dapat sesuatu dari situ. Saya nak teruskan pertanyaan kepada komander kita. Mungkin apakah pesanan pada pegawai-pegawai lembaga hasil dalam negeri Malaysia dalam melaksanakan tugas sebagai apa? Rakan kita mengambil apa orang kata berfungsi sebagai rakan strategik keberhasilan kewangan negara. Silakan. Baik, sebagai pentadbir cukai lah, pentadbir cukai yang mana menguruskan dia panggil kewangan negara kan, sumber kepada kewangan negara, pendapatan negara, nak mencapai target seperti mana yang ditetapkan oleh kerajaan. So saya percaya kita tetap menghadapi cabaran yang sama tetapi dalam bentuk yang mungkin berbeza, tekanan yang berbeza dan juga ancaman yang berbeza lah. Cabaran seperti melayan kerana kerja lah ataupun kerana pelanggan dan sebagainya, perlukan kesabaran. Mungkin macam kami dalam ATM Angkatan Tentera Malaysia perlukan kesabaran bila kita berjauhan dengan keluarga dan sebagainya untuk kita laksanakan tugas. Begitu juga tuan-tuan, perlukan kesabaran bila kita berdepan dengan masyarakat lah, dengan yang berbagai kerenah tu. Perlukan kekuatan mental dalam menangani macam-macam masalah yang dikemukakan oleh pelanggan yang hadir. So sebab saya tengok bila saya sendiri pergi ke LHDM pun saya tengok macam-macam kerenah dan saya sendirinya saya kagum bagaimana mereka boleh berdepan dengan yang kadang-kadang mungkin hadir dalam bersopan santun, mungkin hadir dalam bentuk yang agak agresif kan, berbanding kami yang ATM ni mungkin kalau kita tahu kalau kita pegang memang kita akan berdepan dengan musuh terus kan, kita tahu siapa musuh kita kenal, tapi dalam masyarakat ni dia kita sendiri kena faham dululah dengan pergaulan tu. So maknanya tuan-tuan juga merupakan perantara di antara kerajaan dan juga pembayar cukai lah. Jadi secara umumnya saya rasa integriti tu adalah sesuatu perkara bila kita buat dengan perkara yang betul dengan betul, dan kalau kita ikut arahan dan peraturan, sama ada arahan pihak atasan yang mengikut peraturan dan juga prosedur-prosedur yang betul, pasti insya-Allah kita akan dapat membantu organisasi kita mencapai kejayaan yang ditetapkan lah. InsyaAllah. Itu tuan-tuan. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan Datuk-Datuk, Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan puan lah dalam perkara dan kena menjemput saya lah untuk dalam forum ni. Okey, baik. Terima kasih Komander. Terima kasih Meja di atas perkongsian sebentar tadi. Jadi kami dapat sesuatu daripada apa yang diperkatakan tadi. InsyaAllah apa yang diperkatakan tadi kita ambil orang kata apa, kita akan serap kita panggil serap kita serap pada pegawai kita, bermakna kita tak angkat senjata, kita cuba orang kata apa barisan hadapan untuk membantu kerajaan dalam memastikan kewangan negara kukuh. Jadi sama-samalah kita pun sebagai apa penjawat awam kena jaga integriti kita walaupun berada di mana-mana lah. Okey, baik, untuk makluman sebelum saya terlupa, sebenarnya kami di Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia ni, kalau kita tengok memang bidang kita percukaian, tapi sebenarnya kita mendukung juga kepada orang kata apa badan-badan beruniform. Di Lembaga Hasil sendiri, kita kebanyakan pegawai digalakkan untuk menyertai kita dekat sini kita ada askar wataniah daripada pasukan Lembaga Hasil sendiri, wataniah Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia. So tim-tim wataniah ni memang ramai dekat Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia ni, memang ada training. So saya kira dia punya apa macam kad tu masih lagi hidup lagi. Kalaulah sekiranya diperlukan untuk tugas-tugas menjaga keamanan negara, insya-Allah boleh roger kita akan bantu yang semampunya. Dan kita juga ada menyokong badan beruniform lain iaitu bomber, iaitu Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Kita ada pasukan bomber sukarela Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia yang ni begitu aktif lah. So waktu pandemik ni pun kita ada anggota-anggota kita yang dipanggil untuk membantu
menjaga orang kata apa di pusat-pusat PPV, dan juga ada jugalah yang menjadi sukarelawan untuk menguruskan orang kata apa kematian-kematian yang diakibatkan oleh COVID-19. Cuma saya nak beritahu kat sini, saya merupakan salah seorang anggota bomber sukarela lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Jadi kita juga ada yang Badan Minimum Form yang menyokong Jabatan Pertahanan Awam. Kita ada SIDET, Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia. So untuk SIDET ni memang ramailah kita terlibat dengan di pusat PPV. Kita memberi rawatan kecemasan kepada pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan segeralah. Tim-tim ni memang bertugas dulu dan dipanggil untuk membantu mereka lah. Okey. Baik, terima kasih sekali lagi. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih saya nak ucapkan yang tidak terhingga kepada Major Syakirin bin Yusof dan juga Lieutenant Commander Insinyur Zulfaizal bin Osman di atas perkongsian maklumat sebentar tadi, yang tentunya sedikit sebanyak memberi kesedaran dan semangat khususnya kami sebagai pegawai Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia ini sebagai barisan hadapan peneraju strategik keberhasilan kewangan negara Malaysia tercinta. Jadi untuk itu pesanan terakhir saya, kita masih belum menang dalam menepani pandemik COVID-19. Jaga diri masing-masing. Orang kata walaupun di mana kita berada, kita ikutlah peraturan ataupun arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia. Jadi untuk itu, saya di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan ke-64 kepada seluruh rakyat Malaysia, walaupun di mana anda berada, dan juga kepada seluruh anggota daripada ATM, daripada TLDM dan seterusnya, kepada sahabat-sahabat saya di Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia. Jadi saya bagi pihak seluruh warga kerja program webinar Taklimat Integriti yang terdiri daripada Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko dengan kerjasama Akademi Percukaian Malaysia, Jabatan Teknologi Maklumat, ingin mengucapkan berbilion terima kasih kepada ahli-ahli panel dan seluruh wahasilian yang bersama-sama menyaksikan program ini. Jadi akhir kata daripada saya, merdeka, merdeka, merdeka. Hingga berjumpa lagi di lain masa dan waktu. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan.